Assalamualaikum. Hi everyone. We meet again in Madam Hida channel. Alright, so for this time, Madam akan continue explanation untuk domain eukarya yang seterusnya. So kita akan lihat kingdom yang terakhir iaitu kingdom Animalia. Mesti excited kan? Alright, so kita akan lihat dahulu. Right, the learning objective of this lesson. At the end of this lesson, students should be able to describe the unique characteristic of kingdom Animalia and state the classification of Animalia into 9 phyla. Okay, so kita ada 9 phylum untuk kingdom Animalia. Yang pertama, Porifera, right? So Porifera ni merujuk kepada sponges, semua jenis sponge, right? And then yang kedua adalah Coelenterata ataupun Cnidaria. Okay, contohnya Hydra sp. Okay, kemudian yang ketiga kita ada Platyhelminthes. Okay, yang keempat Nematoda, yang kelima adalah Annelida. So untuk Platyhelminthes, Nematoda, Annelida itu adalah 3 jenis worm. Okay, cacing. So Platyhelminthes adalah flatworm. Okay, Nematoda adalah roundworm. Annelida adalah earthworm. Okay, so nombor 3, 4, 5 tu Platyhelminthes, Nematoda, Annelida adalah 3 jenis worm. Okay. And then yang keenam adalah Arthropoda. Arthropoda ni yang ada exoskeleton macam insects. Alright, kemudian nombor 7 adalah Mollusca. Mollusca ni yang ada shell. Contohnya jenis bivalve seperti clam, oyster. Okay. Kemudian yang ke-8 adalah Echinodermata. Yang ini contoh macam starfish lah. Okay. And then yang ke-9 adalah Chordata. Chordata ni maybe you all lebih familiar. Sebab contohnya aves, okay, apa-apa jenis burung. And then reptile, mammal dan sebagainya. Okay. Alright. So kita akan lihat unique karakteristik untuk kingdom Animalia. Yang pertama, of course, dia adalah eukaryote sebab dia di bawah domain eukarya. Okay, so maksud eukaryote dia ada true nucleus, right? And then dia adalah multicellular organism, means dia ada lebih daripada satu sel yang membentuk tisu dan kemudian membentuk specialized organ. Okay, so itu yang dikatakan dalam point nombor 4 dan juga 5. Okay, dia ada cells dan kemudian sel membentuk tisu dan juga organ dan juga dia perform specific function. Okay, kemudian type of nutrition dia of course adalah heterotrophic sebab kita pun tak boleh nak produce makanan kita sendiri. Okay, cuma bezanya untuk kingdom Animalia dia heterotrophic tapi jenis holozoid. Okay, dia berbeza dengan kingdom fungi. Kingdom fungi juga adalah heterotrophic, okay, tapi jenis saprotroph. Okay, so apa beza antara saprotroph dan juga holozoid? Saprotroph maksudnya dia akan ambil makanan dalam bentuk secara absorption. Okay, kalau you lihat fungi, ingat lagi tak Madam ada nyatakan 3 kata kerja. Yang pertama, dia secrete hydrolytic enzyme outside the body. Okay, kemudian dia digest the large organic molecule, okay, and then break down into smaller compound. Kemudian yang ketiga dia absorb, okay, the nutrient. Alright, itu saprotroph untuk fungi. Holozoid maksudnya dia ingest makanan. So kalau macam you makan, ambil makanan masuk dalam mulut, kemudian you hancurkan di dalam dan proses digestion berlaku di dalam badan. Itu maksudnya holozoid, okay. Alright, kemudian kingdom Animalia dia mobile, okay, jadi dia boleh bergerak, okay. Ada juga yang dalam keadaan sessile, maksudnya dia tidak bergerak, non-motile, so dia attached to any other substratum. Itu kalau sessile. Ada yang sessile dan mostly bawah kingdom Animalia adalah mobile. So that bila dia mobile, dia can move, so dia akan bantu untuk reproduce, untuk find food dan juga untuk protection. Bila protection tu maksudnya dia boleh lari daripada predator. Okay.
And then jenis reproduction dia ada sexual dan juga ada asexual, alright. Kemudian size untuk adult animal lebih fix, okay, dari segi size dan juga shape, okay. And then ada juga yang ada nervous system dan juga muscle system, okay, dan dia ada diverse body plan, okay. Bila Madam cerita tentang body plan ini nanti, you akan lihat dia ada pelbagai tissue organization, dia ada pelbagai jenis apa tu, symmetrical dan sebagainya, okay. So, daripada body plan itulah, okay, kita boleh categorizekan ataupun characterizekan animal tadi kepada beberapa phylum, okay. So, body plan yang Madam maksudkan adalah based kepada tissue organization dan juga symmetry and then body cavity, okay. Kalau you lihat nanti ada juga kita masukkan dari segi segmentation, okay. Alright, so kita akan lihat dahulu, okay, overview tentang phylogenetic tree. Okay, ini adalah phylogenetic tree untuk kingdom Animalia. Okay, di mana bagi kingdom Animalia, ancestor-nya adalah Protista. Alright, kalau you ingat lagi di bawah kingdom Protista, kita ada Algae, grup Algae dan juga grup Protozoa. Okay, so grup Algae itu adalah plant-like. Okay, so dia photosynthesize dan sebagainya. Okay, grup Protozoa pula dia lebih kepada animal-like. So, ancestor untuk kingdom Animalia ni adalah bagi daripada Protista. Okay, alright. So, untuk Animalia tadi, Madam dah nyatakan semuanya adalah multiselular, right? Dan kalau you lihat seterusnya, kita boleh pecahkan, okay, kingdom Animalia tu kepada no true tissue dan juga have true tissue. Okay. So, untuk no true tissue, okay, dia ada germ, tidak ada germ layer. Okay, tiada germ layer. Alright. So, this one no germ layer, no true tissue. Okay. No germ layer tu maksudnya kalau you recall balik germ layer, kita ada ectoderm, mesoderm, endoderm semasa proses embryonic development, right? So kalau tak ada germ layer maksudnya dia tak ada all those 3 layers, okay? And then kita ada true tissues, okay? Dan juga ada germ layers, okay? Cuma untuk yang no true tissue dan no germ layer ni, okay, bila kita bawa dia kepada symmetrical body plan, okay, dia dalam keadaan asymmetry, maksudnya tidak ada simetri, right? So kita boleh bawa kepada phylum yang pertama iaitu Porifera. Okay, most adalah sponges, semua jenis sponges. Right. So kalau kita lihat untuk yang ada true tissue pula, okay, true tissue dan ada germ layers, kita boleh pecahkan kepada jenis simetri body plan yang berbeza. Okay, kita ada radial symmetry, okay, dan juga bilateral symmetry, right? Radial tu maksudnya nanti kita akan go through apa maksud radial symmetry dan juga bilateral symmetry, okay. Tapi untuk radial symmetry, dia punya germ layers dia adalah diploblastic. Ini adalah untuk germ layers, okay. Diploblastic maksudnya ada 2 germ layers, okay. Bila Madam kata 2 germ layers, maksudnya dia hanya ada ectoderm dan endoderm sahaja. Alright. So, untuk radial symmetry yang diploblastic, kita pergi kepada phylum yang kedua iaitu phylum Cnidaria ataupun Coelenterata. Okay. Dan organism dia adalah seperti Hydra sp. Okay, kita lihat kepada bilateral symmetry dan triploblastic. Triploblastic ni adalah germ layer. Okay, so bila triploblastic maksudnya dia ada 3 germ layers. Okay, apa germ layers yang dia ada? Ectoderm, mesoderm dan endoderm. Alright. So, di bawah bilateral symmetry triploblastic pula, kita boleh pecahkan kepada base kepada xylem. Okay. Xylem itu adalah body cavity. Okay. So, organism yang tiada body cavity, okay, kita gunakan color berbeza. Okay, dia no body cavity, tak ada body cavity. Organism itu kita panggil sebagai acoelomate. Okay, acoelomate tu adalah organism without xylem. Xylem adalah body cavity. Okay, so bila dia acoelomate, okay, kita boleh lihat kepada phylum Platyhelminthes. Ini dah masuk kepada worm, Platyhelminthes tu adalah flatworm, Ni cacing pita, okay, flatworm.
Okey, kemudian bilateral symmetry triploblastic yang seterusnya, tube within a tube. Okey, so untuk yang ada tube within a tube, kita boleh pecahkan kepada pseudocoelomate, okey, dan juga coelomate. Alright. Pseudocoelomate, okey, coelomate ni maksudnya organism dia, organism, merujuk kepada organism, okey. Pseudo maksudnya palsu. So dia punya coelom dia adalah palsu. Apa maksud palsu? So nanti kita akan go through apa beza antara S-coelomate, pseudocoelomate dan juga coelomate. Alright. So untuk pseudocoelomate adalah worm yang kedua iaitu nematoda. Phylum nematoda iaitu roundworm. Okey, roundworm. Okey, and then untuk yang seterusnya adalah coelomate. Coelomate ni adalah organism yang ada true coelom. Okey, dia ada true body cavity. So ini coelomate. So di bawah phylum coelomate ini pula, okey, kita boleh terus kepada mollusca. Okey, phylum mollusca. Okey, mollusca. Alright, mollusca ni madam dah kata dia adalah organism yang ada shell. Okey, kupang, kepah, tiram dan sebagainya. Alright. And then kita ada segmentation. Okey, segmentation. Okey. Untuk segmentation ni, okey, Annelida ni adalah jenis worm yang seterusnya. Okey. Tapi dia punya segmentation adalah metameric segmentation. Okay. Segmentation tu maksudnya dia ada bahagian kepala, bahagian leher, bahagian badan, bahagian kaki dan sebagainya. Tapi untuk Annelida, dia punya segmentation kita panggil sebagai metameric segmentation. Apa maksud metameric segmentation? Maksudnya bahagian setiap segmen dalam badan dia tu mempunyai repeated organ. Okay, setiap segmen ada repeated organ. Itu metameric segmentation. Alright. Okay, segmentation seterusnya yang adalah di bawah phylum Arthropoda. Okay, Arthropoda ni adalah semua haiwan yang mempunyai exoskeleton. Alright. Kemudian coelomate juga yang tidak mempunyai segmentation adalah Echinodermata. Okay, sebab Echinodermata contohnya starfish, brittle star, dia tak ada segmentation iaitu pembahagian badan seperti head, thorax ataupun cephalothorax dan juga bahagian badan. Alright. Dan coelomate yang seterusnya yang mempunyai segmentation juga iaitu chordata. Alright. So this is how kita pecahkan setiap kingdom Animalia tadi kepada 9 phyla yang berbeza based kepada body plan. Okay, iaitu yang pertama adalah dari segi tissue organization, ada true tissue ataupun tak ada true tissue. Kemudian dari segi symmetry, sama ada dia radial symmetry, bilateral symmetry ataupun asymmetry. Okay. Kemudian germ layers, okay, diploblastic atau triploblastic. Kemudian body cavity, sama ada S-coelom, pseudocoelom ataupun coelom, dan kemudian segmentation. Okay, ada segmentation ataupun unsegmented. Kalau segmentation pula, adakah dia metameric segmentation. Alright. Okay, so seterusnya kita akan lihat apa maksud tissue organization. Okay, untuk tissue organization, okay, animal can be grouped into two types of animal tissue organization. Okay, parazoa. Okay, kalau yang tak ada true tissue tadi, seperti phylum Porifera, okay, dia adalah parazoa. Okay, parazoa. Okay, maksudnya dia tak ada true tissue. Alright. Okay, seterusnya, kalau satu lagi kita panggil sebagai eumetazoa yang ada true tissue. So yang ada true tissue tu adalah 8 phylum yang lain. Okay, hanya satu phylum sahaja tadi iaitu phylum Porifera di bawah parazoa iaitu no true tissue. Okay, untuk eumetazoa dia ada true tissue untuk 8 phylum yang lain, tapi later kita divide dia pula based kepada germ layers. Okay, germ layers madam dah kata tadi kita ada ecto, meso dan endo. Kalau diploblastic means that dia hanya ada 2 sahaja germ layer. Okay, kalau triploblastic dia ada 3 germ layer. Okay, alright. Okay, so untuk yang seterusnya adalah based on body symmetry. Right, so kita lihat untuk body symmetry, kita ada yang pertama iaitu asymmetry.
Asymmetry, Madam dah nyatakan tadi, maksudnya body untuk organism tersebut dia tak ada simetri. Okay, which means kalau kita lihat contoh phylum dia adalah phylum Porifera. Right? So untuk Porifera ni tadi dia adalah untuk sponge. Alright? Sponges. Alright? So bila asymmetry, which means kita tak boleh nak pecahkan organism ini, okay, kepada dua bahagian yang equally divide. Okay, contohnya kalau you pecahkan macam ni, you divide daripada atas ke bawah, you tak akan dapat sama banyak, okay, untuk kedua-dua bahagian. Ataupun kalau kita dividekan dengan cara macam ni pun, okay, cara macam ni pun tak boleh. Okay, dia tak akan dapat sama banyak ataupun dia tak equally divide. Dia unequally divide. Right? So, itu adalah asymmetry. Alright? Means kita tak boleh nak potong dia kepada dua bahagian yang sama banyak pada mana-mana plane ataupun pada mana-mana angle. Alright, untuk yang seterusnya adalah radial symmetry. Radial ni maksudnya kita boleh potong dia pada mana-mana angle ataupun dia ada multiple plane. Alright, so kalau you lihat di sini, alright, kita boleh potong dia, okay, kepada dua bahagian. Alright, kemudian kalau kita gunakan angle yang berbeza ataupun plane yang berbeza juga, kita boleh pecahkan dia kepada dua bahagian. Okay, dia equally divide. Plane yang seterusnya juga sama. So kita boleh start at any angle ataupun kita boleh use any plane. Alright, so itu radial symmetry. Okay, tapi untuk organism yang radial symmetry, normally dia adalah sessile. Okay, Madam dah nyatakan tadi, sessile tu maksudnya dia non-motile, dia cannot move, so dia attach kepada any other substratum. Contohnya, dia attach pada rock ataupun batu. Dia attach pada surface of sea floor ataupun lantai laut tu. Okay, dasar laut, alright, dan sebagainya. So, contohnya adalah phylum Cnidaria ataupun Coelenterata, iaitu Hydra sp. Okay, so untuk organism di bawah radial symmetry, okay, dia mempunyai bahagian atas yang kita panggil sebagai bahagian oral ataupun bahagian mouth dia, bahagian atas, okay. Dan dia juga ada bahagian bottom, alright. Tapi dia tak ada bahagian kepala dan juga hujung. Dia tak ada kepala, tak ada bahagian belakang, tail. Alright, dan dia tak ada bahagian kiri kanan, dia tak ada kiri kanan. Alright, so itu yang radial symmetry. Right, itu yang membezakan dia dengan bilateral symmetry. Bilateral symmetry means bi, so dua. Maksudnya boleh potong pada satu plane ataupun satu angle sahaja untuk dia dapat dua bahagian yang equally divide. Alright. So kalau you lihat di sini, okay, untuk contoh turtle ni, alright. So kita boleh gunakan plane ini sahaja untuk divide dia menjadi dua bahagian yang sama banyak, bahagian kanan dan kiri. Tapi kalau kita potong macam ni, dia tak dapat. Alright, dia tak akan dapat equally divide. Alright, so itu maksudnya bilateral symmetry. Okay, so untuk organism yang bilateral symmetry, kebiasaannya dia adalah active moving, dia boleh bergerak bebas. Alright, contohnya phylum Chordata. Dan untuk bilateral symmetry ni, dia ada bahagian selain daripada bahagian top iaitu bahagian dorsal, dia juga ada bahagian bottom yang kita panggil sebagai ventral. Okay, dorsal tu adalah top, ventral adalah bottom, bahagian atas, bahagian bawah. Dia juga ada bahagian kanan dan juga bahagian kiri. Alright, dan dia juga ada bahagian anterior iaitu bahagian head, bahagian kepala, dan juga bahagian belakang, posterior iaitu bahagian tail. Alright, so itu beza antara radial dan juga bilateral symmetry. Okay. Alright, so kita masuk kepada kriteria yang ketiga, iaitu based on body cavity. Alright, so what is body cavity? Body cavity tu adalah fluid filled space, okay, ruang yang mempunyai bendali, okay, bendali badan. Alright, so fungsi body cavity itu sendiri adalah untuk memisahkan bahagian digestive tract, okay, kalau lihat di sini dekat bahagian digestive cavity, okay, dengan bahagian outer body wall. Maksud digestive cavity itu adalah innermost part. Okey, bahagian paling dalam badan untuk animalia, right? Dan outer body wall adalah bahagian lapisan luar lah seperti ectoderm. Alright. So, di situlah locatednya body cavity, okey? Dan body cavity juga kita panggil sebagai coelom. Alright. So, untuk organism yang tidak mempunyai body cavity ataupun tidak mempunyai coelom, kita panggil dia sebagai organism acoelomate. Okay, organism itu kita panggil sebagai acoelomate, maksudnya dia does not have coelom.
ataupun dia does not have body cavities. Alright. Contohnya adalah bagi organism flatworm dan yang lebih awal. Alright, daripada yang awal tu sehinggalah kepada flatworm, iaitu di bawah phylum Platyhelminthes. Alright. Selepas phylum Platyhelminthes adalah phylum Nematoda, iaitu roundworm. Alright. So bagi phylum Nematoda iaitu roundworm, okey, kita lihat body cavity dia adalah jenis pseudocoelom dan organism itu kita panggil sebagai pseudocoelomate. Okey, organism dia adalah pseudocoelomate dan jenis body cavity dia adalah pseudocoelom. Alright. Pseudocoelom maksudnya dia tidak mempunyai true coelom. Okey, dia don't have true coelom. Dia ada coelom tapi coelom itu bukan the true coelom. Berbanding dengan acoelomate tadi, dia langsung tak ada coelom. Alright. Dia don't have coelom. Tapi untuk pseudocoelomate, dia punya coelom is not a true coelom. Dia don't have the true coelom. Right? So kita panggil dia sebagai pseudocoelom. Okay? Okay, pseudocoelom tu maksudnya, right? Kalau you lihat pada label ini, okay, pseudocoelom maksudnya body cavity dia not fully lined by mesoderm. Okay, not fully lined maksudnya kalau you lihat kepada layer pseudocoelom, okay, bahagian luar pseudocoelom sahaja yang akan lined by mesoderm. Okay, yang akan lined by mesoderm. Bahagian luar sahaja. Okay, sebaliknya bahagian dalam dia tidak lined by mesoderm. Okay, dia berbeza dengan organism coelomate. Okay, so untuk organism coelomate dia ada true coelom. Okay, true coelom bermaksud okay, dia ada body cavity, okay, ataupun coelom, okay, that fully lined by mesoderm. Okay, so kalau you lihat di sini, okay, untuk body cavity dia ataupun coelom di sini, okay, okay, bahagian dalam dia lined by mesoderm dan bahagian luar dia juga lined by mesoderm. Maksudnya entirely lined ataupun enclosed by mesoderm. So itu untuk coelom. Alright. So that's the difference between acoelom, pseudocoelom dan coelom bagi organism acoelomate, pseudocoelomate dan juga coelomate. Right? So untuk organism coelomate ni ada banyaklah, dia bermula daripada phylum Annelida dan sehinggalah Chordata. Okay? So that's all from Madam Hida. Thanks for watching.